Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita untuk sesi taklimat berkaitan dengan penilaian alternatif bagi sesi Disember 2020. Okay. Seperti mana awak sedia maklum bahawa bagi semester ini kita masih terlibat dengan pandemik COVID-19, maka peperiksaan akhir digantikan dengan penilaian alternatif. Dan mengikut jadual bagi kod khusus DBS 10012, kita akan menjalankan penilaian alternatif pada tarikh 6 Julai 2021, iaitu jatuhnya pada hari Selasa. Untuk Engineering Science DBS 10012, kita menggunakan konsep tugasan dalam menyelesaikan penilaian alternatif. Okey. Sila ambil maklum bahawa tarikh peperiksaan awak adalah pada 6 Julai 2021. Taklimat ini saya akan pecahkan pada beberapa bahagian, iaitu yang pertama sekali adalah berkaitan dengan maklumat am, persediaan menduduki dan melaksanakan penilaian alternatif, panduan dan tanggungjawab untuk pelajar dan panduan untuk menghantar. Right. So maklumat am kepada pelajar, saya rasa ini adalah ulangan kepada apa yang penasihat akademik dan juga pensyarah-pensyarah khusus bagi subjek-subjek yang ada penilaian alternatif telah sampaikan kepada awak. Tetapi sekali lagi saya ataupun kami daripada pensyarah untuk kod khusus Engineering Science DBS 10012, kita ulang sekali lagi agar semua pelajar yang mendaftar khusus Engineering Science alert, faham dan patuh pada apa yang kami perlukan. Yang pertama sekali, penilaian alternatif adalah satu bentuk penilaian yang menggantikan peperiksaan akhir. Sebab itu ianya penting. Bukan sekadar peperiksaan biasa, tetapi ianya adalah setaraf dengan peperiksaan akhir. Markah bagi penilaian alternatif pelajar adalah markah bagi menggantikan peperiksaan akhir yang membawa nilai mata dan juga grade kepada pelajar. Jadi saya harap awak sebagai pelajar semester 1 dalam proses penilaian dan peperiksaan, awak tahu apa yang dikatakan nilai mata dan awak tahu apa yang dimaksudkan dengan grade keputusan. Penilaian alternatif juga akan menjalani proses moderasi mengikut garis panduan moderasi peperiksaan skrip jawapan Politeknik. Apa yang dikatakan moderasi, mungkin awak belum faham tentang konsep moderasi yang dilaksanakan oleh pensyarah, di mana dalam urusan moderasi, pensyarah-pensyarah ini akan menyemak kertas peperiksaan bagi kelas yang lain. Okay, contohnya pensyarah A dan pensyarah B. Pensyarah A akan ambil 2-3 sampel daripada pensyarah A disemak oleh pensyarah B. Pensyarah B mengambil 2-3 sampel daripada kelas pensyarah B disemak oleh pensyarah A. Jadi tujuannya adalah kita nak memastikan setara. Maksudnya tidak ada pensyarah yang memberi markah yang terlalu tinggi dan juga terlalu rendah. Semuanya bergantung kepada keseragaman berdasarkan dengan skema jawapan yang diberikan. So pelajar tak boleh claim kata kelas ni untunglah dapat pensyarah yang bagus boleh bagi markah tinggi. Kami rugilah dapat pensyarah yang bagi markah yang sedikit. Okay, tak akan berlaku perkara itu. Yang keempat, pelajar perlu mengisi borang akuan pelajar dan perlu disertakan bersama kertas jawapan penilaian alternatif sebagai akuan daripada pelajar bahawa penilaian alternatif yang dibuat adalah hasil kerja sendiri dan tiada unsur plagiat. Yang ini pada hujung nanti awak dikendaki mengisi borang akuan pelajar dan juga jawapan kepada penilaian alternatif awak, gabungkan sekali, convertkan ke dalam PDF dan hantar melalui link Google Classroom yang saya berikan nanti. Dalam menjawab penilaian alternatif, pastikan pelajar mendapat sambungan internet yang stabil untuk mengelakkan sebarang masalah. Okey, saya faham ada pelajar yang mungkin line internetnya tidak sebaik yang berada di setengah-setengah tempat.
Tetapi apakan daya, awak perlu berusaha untuk dapatkan line stabil sekurang-kurangnya untuk awak download soalan dan juga upload semula borang akuan pelajar dan juga jawapan kepada penilaian alternatif awak. Arahan-arahan peperiksaan dan kaedah penilaian edisi yang ke-6 sesi Jun 2019 bagi Jun 2019 adalah berkuat kuasa. Maksudnya disebabkan penilaian alternatif setaraf dengan peperiksaan akhir, maka ianya dikuat kuasa dalam buku arahan-arahan peperiksaan dan kaedah penilaian. Mana-mana pelanggaran pada perenggan dalam arahan-arahan peperiksaan dan kaedah penilaian akan diambil tindakan melalui jawatan kuasa Peperiksaan Politeknik Kuching Sarawak. Jadi saya ingatkan kepada awak, sila jawab dengan usaha sendiri. Jangan berkongsi jawapan antara kawan-kawan awak melalui WhatsApp sebab pensyarah boleh tahu pattern jawapan awak. Daripada segi penomboran yang awak gunakan, daripada langkah kerja yang awak gunakan untuk menjawab. Pensyarah akan tahu. Walaupun jawapannya betul, tetapi kita tahu pattern, saya kata pattern awak menjawab soalan ataupun memberi jawapan pada soalan yang ditanyakan. Okey, seterusnya persediaan menduduki ataupun melaksanakan penilaian alternatif, iaitu yang pertama sekali untuk kelas saya, soalan penilaian alternatif akan diberikan melalui Google Classroom pada link yang sentiasa saya berikan bahan pada awak. Kehadiran pelajar akan diambil oleh pensyarah khusus sebagai bukti kehadiran pelajar menjalani penilaian alternatif. Nanti akan saya bagi satu link dalam Google Classroom untuk awak isi semasa awak masuk ke dalam Google Classroom tersebut. Maksudnya pada pukul 8.25 tu awak dah boleh isi. Ataupun sebelum tu awak dah boleh isi link kehadiran. Saya akan aktifkan mungkin dalam 8.25 lah. Okay. Soalan penilaian alternatif akan diadakan mulai jam 8.30 pagi. Maksudnya sistem secara automatik, maksudnya sekarang ni saya akan onkan saya punya Google Classroom punya schedule pada pukul 8.25 untuk awak laksanakan urusan-urusan pentadbiran macam saya katakan tadi, isi borang akuan pelajar dan juga isi form kehadiran. Dan sekali lagi saya ulang, soalan penilaian alternatif akan diadakan mulai jam 8.30 pagi pada tarikh peperiksaan bagi kursus berkenaan. Okey, so macam saya katakan, kita punya paper pada 6 Julai, maka pada 6 Julai 8.25 pagi saya akan aktifkan. Walaupun saya tulis di sini 8.30. Tempoh menjawab dan mengantar soalan penilaian alternatif adalah antara jam 8.30 pagi hingga 5.30 petang. Ingat satu hari saja. Awak tak hantar, awak gagal. Awak tak hantar, awak gagal. So 8.30 pagi, maksudnya saya tak, walaupun awak isi kehadiran pada link kehadiran saya bagi, tetapi kalau awak tidak hantar jawapan ataupun paper penilaian alternatif awak ni, maka sekali lagi dianggap sebagai tidak hadir. Okey, maka bila awak tak hadir, automatik fail. Bukan fail peperiksaan akhir saja, fail subjek DBS 10012 ni. Okey, fail terus. Awak kena ulang balik semasa hadapan. Pelajar tidak dibenarkan meniru, cuba meniru dan memberi tiru. Macam saya katakan tadi, jangan berkongsi jawapan awak melalui WhatsApp ataupun apa-apa medium. Kerana pensyarah tahu pattern macam mana jawapan awak berikan. Okey. Yang keenam, pelajar boleh menggunakan sumber rujukan pembelajaran untuk membantu menjawab penilaian alternatif. Awak boleh guna nota, awak boleh buka YouTube saya dan sebagainya untuk menjawab. Asalkan itu usaha awak sendiri. Okey, bukan daripada kawan-kawan. Soalan penilaian alternatif akan diedarkan dalam format PDF. Sila muat turun untuk memudahkan menjawab. Terpulang kepada awak untuk terus menjawab daripada line daripada paparan komputer awak, ataupun awak nak muat turun. Bagi yang tak stable line internet, saya cadangkan awak muat turun. Bagi yang stable, awak boleh terus tengok pada skrin komputer awak. So, borang akuan pelajar perlu dilampirkan dalam format .pdf dan diletakkan pada muka hadapan kertas jawapan penilaian alternatif.
Bila awak nak hantar nanti, awak akan ada dua perkara yang perlu buat. Satu, borang akuan pelajar. Borang akuan pelajar ini saya berkalkan pada awak dalam bentuk dokumen dan juga PDF. Terpulang pada awak nak pilih yang mana. Siapa yang tidak ada format PDF yang untuk edit borang, sila guna dokumen punya borang. Bila awak dah isi, awak snap gambar ke ataupun macam mana, guna CF scanner ke. So awak snap betul-betul. Ingat awak betul-betul awak snap. Ada pelajar yang bila dia ambil gambar tu saya tak boleh baca. Bila dia scan tu, saya tak boleh baca dia punya scan tu. So sebelum awak submit pada saya, awak check dulu. Sebab kadang-kadang bila awak scan, awak tak crop betul-betul ataupun dia punya terover crop, hanya jawapan tertentu saya dapat, jawapan lain tertutup. So elakkan daripada benda tu terjadi. Okay. So apa yang awak tengok di sini, ini adalah borang akuan pelajar. So ini untuk kelas saya dah isikan berkaitan dengan kod khusus, nama khusus dan NC pengajian. Cuma ada satu bahagian ni saya tak pasti daripada pensyarah-pensyarah lain. Untuk saya tambah iaitu kelas ataupun section. Okay, dan saya telah isi nama saya di bahagian bawah untuk memudahkan awak. So saya besarkan macam ni lah. So saya dah tambahkan kod khusus, saya dah tolong isi kod khusus, nama khusus dan juga institusi pengajian dan kelas ataupun section untuk awak. Okey. Okay, panduan menjawab penilaian alternatif. Sila pastikan borang akuan pelajar telah diisi. Okey, yang pertama sekali awak buat yang itu. Buat awal-awal Sila pastikan kod khusus dan nama khusus yang diterima adalah betul. Make sure paper saya ataupun paper pensyarah-pensyarah lain, kod khusus dan nama khusus yang awak terima itu betul. Kalau salah, tolong kontak ataupun WhatsApp pensyarah kata, cik, kod khusus dan nama khusus yang cik bagi salah. Okay, jangan salah jawab kod. Nanti naya awak fail je. Okay, sila baca arahan pada kertas soalan penilaian alternatif. Baca arahan pada bahagian hadapan soalan penilaian alternatif tu. Fahamkan apa arahan yang dia suruh buat. Jawab semua ke? Jawab 3 ke? Jawab 2 ke? Okay, sila gunakan kertas A4 kosong atau bergaris. Hanya kertas A4 saja untuk awak jawab soalan. Sama ada kosong atau bergaris terpulang kepada awak. Tetapi saya ingatkan kepada awak, kertas A4 tersebut jangan awak lipat 2. Maksudnya jangan awak jadikan, umum saya kata awak lipat 2. Satu row jawapan sebelah kiri, kemudian awak pergi sebelah kanan. Jangan. Maksudnya satu kertas A4, jawapan atas turun ke bawah. Jangan naik ke atas. Awak ingat pensyarah juga makhluk biasa, manusia biasa, orang biasa, makhluk biasa. Ada perasaan, ada tekanan. Okay, kalau awak buat macam tu, menyebabkan pensyarah sukar untuk menyemak dan memberi markah. Dan bila dia terganggu emosi, walaupun kami profesional, walaupun terganggu emosi akibat daripada perbuatan awak, maka kemungkinan ada markah awak yang sepatutnya kami boleh bantu, maka awak tak dapat markah tersebut. Sebab dia menjadikan complicated untuk pensyarah membaca. Okay. Saya ulang sekali lagi. Bila awak jawab, pastikan awak jawab satu hala turun ke bawah. Tak cukup kertas, tak cukup orang nak jawab, pergi pada muka surat yang baru. Bukan naik ke atas dalam muka surat yang sama. Maksudnya ada kiri dan ada kanan. Jangan. Sebab dalam menyemak, pensyarah perlu ada ruang di sebelah tepi, iaitu di sebelah kanan, untuk dia susun markah-markah yang awak jawab. Dia akan himpun markah di sebelah kanan dan dia akan total ke bawah. Tapi kalau awak tak ada ruang untuk dia, maka sukar untuk dia membuat pentadbiran dalam menyemak kertas jawapan. Saya ingatkan benda tu. Siapa buat, tak ada masalah. Tetapi macam saya kata tadi, kesan dia mungkin ada faktor yang menyebabkan suatu benda mungkin tertinggal, ataupun bila dia tengok jawapan tu mungkin dia tak jawapannya hampir-hampir, pensyarah tidak hampir-hampir tepat, pensyarah tidak akan mengira dia sebagai jawapan disebabkan complicatednya jawapan awak. So saya ulang sekali lagi, satu hala aja turun. Kalau awak rasa nak tak cukup, bawa ke muka surat sebelah. Ingat yang tu.
Jawapan penilaian alternatif bagi semua kod khusus JMSK hendaklah menggunakan tulisan tangan sahaja termasuk lakaran, jadual, gambar rajak dan lain-lain. Jangan awak ambil jawapan daripada komputer, copy and paste. So maksudnya semua menggunakan tulisan tangan sahaja. Awak nak buat lakaran, awak nak buat jadual dan sebagainya. Okey. Perkara yang paling penting, pada setiap keping kertas awak, at least di bahagian atas tinggallah dalam 2 ataupun 3 inci ruangan atas pada setiap page untuk awak tulis benda ni. 7 perkara campur 1 perkara ni, iaitu nama, nombor pendaftaran, kelas ataupun seksyen awak, kod khusus, tarikh penilaian alternatif awak, nama pensyarah awak. Dan yang terakhir sekali, pada bahagian bawah, pada bahagian bawah kertas jawapan awak, tulis bilangan kertas. Contoh, awak ada 10 keping kertas ataupun 10 muka jawapan awak. So 1/10 muka surat yang pertama. Yang muka surat kedua 2/10. Muka surat ketiga 3/10 dan seterusnya. Bersama dengan maklumat. Setiap page, ingat setiap page mesti ada nama, nombor pendaftaran, kelas, kod khusus, tarikh penilaian, nama pensyarah. Kenapa? Sebab mana tahu saya perlu cetak, katalah saya tak nak semak melalui digital punya kaedah semakan, saya nak print awak punya kertas jawapan. Maka saya takut nanti bila saya print, dia akan printer saya tu menyebabkan kertas awak tercicir ke. At least bila tercicir saya tahu siapa punya dan pada muka surat ke berapa. Dan saya boleh tahu juga pada kertas jawapan awak berapa jumlah page total. Kalau awak buat 1/10, saya tahu 10 total page. Sebab akan jadi isu ada setengah pelajar menggunakan CS scanner sebagai contoh, dia tak scan betul-betul. Dan awak perlu semak juga sebelum hantar. Adakah kalau kita kata 1/10, betul-betul 10 page awak tu telah dihantar melalui CS scanner. Kalau tidak, naya awak jawab tapi tak ada jawapan pada pensyarah. Okay. So jawapan hanya dihantar dalam Google Classroom melalui form yang saya bagi dalam bentuk .pdf. Okay, .pdf. Itu borang akal pelajar dan juga jawapan. Okey, panduan menghantar dan rekod penilaian alternatif. Okey, yang pertama sekali, pelajar wajib menghantar kertas jawapan penilaian alternatif bersama borang akuan pelajar. Macam saya katakan tadi, sila hantar kertas jawapan penilaian alternatif bersama borang akuan pelajar menggunakan format PDF. Kegagalan menghantar kertas jawapan ini akan menyebabkan pelajar digagalkan kursus Quran. Gagal, fail terus untuk paper tersebut kalau awak tak hantar. So sila gunakan aplikasi yang sesuai untuk scan dan hantar. Contoh aplikasi yang boleh digunakan seperti Cam Scanner dan juga scanner dan juga sebagainya. So bila awak nak hantar nanti, bila awak nak hantar untuk kod khusus saya, sila namakan fail yang awak imbas pada mana-mana aplikasi sebagai contoh CM Scanner mengikut format nombor pendaftaran diikut dengan kod khusus. Macam ni. 05 DPU 20F2001. Ini nombor pendaftaran awak. DBS 10012. Kenapa saya suruh awak isi macam ni? Sebab nanti saya akan sort kelas awak dalam Excel. Siapa yang dah hantar, dia akan keluar dalam sekuen yang akan nombor pendaftaran 2001, 2002 dan sebagainya. Kalau awak tulis nama, saya akan delete dia, saya akan pulangkan balik pada awak. Okey, dan awak mesti hantar sebelum pukul 5. Sebelum pukul 5.30. Dengan format ini, saya tekankan sila filekan nama awak, renamekan file awak ataupun jawapan awak dengan nombor pendaftaran diikut dengan kod khusus. Contoh sekali lagi, 05 DPU 20F2001 DBS 10012. Okey, pelajar perlu menyimpan kertas jawapan penilaian alternatif sebagai rekod peribadi. Ingat, simpan kertas jawapan sehinggalah keputusan peperiksaan awak keluar. Keputusan peperiksaan resmi keluar. Sebab mana tahu tiba-tiba kertas awak fail. Awak fail sebagai contoh. Then awak memang layak fail dengan apa yang awak hantar pada saya. Contohnya awak kata awak ada 10 muka surat, disebabkan awak tak follow saya tadi, awak hantar 5 keping muka surat saja masa awak scan. Awak ingat awak hantar 10.
Okey. Kemudian saya keluarkan kata awak fail. Dan awak kata, cik kenapa saya fail? Sebab saya jawab semua. So bukti yang ada, so inilah bukti yang awak ada untuk membuktikan bahawa awak hantar 10, awak menjawab 10 muka surat tapi yang terhantar hanya 5. Contohlah. Contoh kalau berlaku. Tak mungkin berlaku. Tapi ini contoh andainya berlaku. Okey. So saya ingatkan sekali lagi bahawa kertas jawapan awak mana-mana subjek tolong simpan sehingga keputusan rasmi. Maksudnya keputusan peperiksaan rasmi awak untuk sesi Disember 2020 ni keluar, barulah awak boleh buang. Okey. Itu sahaja saya nak tunjuk sedikit pada awak berkaitan dengan borang. Ini adalah borang akuan pelajar. Saya rasa semua nampak kot. Okey, ini dalam bentuk Word. Okey, awak kena isi semua ni. Tanda tangan, nama dan tarikh. Saya telah masukkan nama saya dan awak print. Ini dalam bentuk dokumen. Siapa-siapa yang dapat dalam bentuk PDF boleh gunakan PDF kalau dia ada PDF edit. Okey, dan satu lagi saya nak tunjukkan pada awak, ini adalah pada Google Classroom. Okey, saya akan masukkan maklumat ini pada awak. Semuanya akan dalam bentuk draft lagi dan juga schedule. Nampak? Saya akan schedulekan pada awak pada 6 Julai 8.25. Saya akan letakkan taklimat ni di sini. Okey, awak boleh dengar taklimat tu di sini. Kemudian saya akan letakkan soalan penilaian alternatif di sini dan juga form kehadiran. So awak akan isi form kehadiran dan download soalan penilaian alternatif di sini. Okey. Seterusnya saya akan letak satu Google Form untuk awak submit penilaian alternatif. Ini adalah Google Form. So seperti biasa, maklumat-maklumat email, Gmail nama, nombor pendaftaran, kelas awak ataupun section, tarikh awak serahan dan juga tajuk penilaian alternatif dan awak kena hantar dalam bentuk format .pdf. Okey, hanya sekali saja boleh hantar. Jangan ada siapa telefon saya, cik saya tersalah hantar, boleh cik batalkan nama saya tak? Kalau saya rajin saya buat, kalau saya tak rajin saya terima aja yang awak hantar. So saya ingatkan pada awak sekali lagi, make sure awak dah confident baru hantar. Alright. So bila awak hantar, saya akan susun di sini apa yang awak responkan pada saya dalam bentuk Excel ni. Okay, nanti dia akan keluar dalam bentuk Excel. Okay, saya ada timestamp. Okay, maksudnya timestamp ni dia akan maklumkan pada saya pukul berapa awak hantar, tarikh dan pukul berapa awak hantar. So awak tak boleh tipu saya lah. Kata cik saya dah hantar, kenapa cik tak semak? Maksudnya semua maklumat awak akan ada di sini. Okay. Okay, itu sahaja saya rasa. Untuk taklimat berkaitan penilaian alternatif, saya ucapkan selamat menduduki penilaian alternatif. Semoga awak mencapai keputusan yang cemerlang dan berjaya naik pada semestua dengan penilaian dengan keputusan dengan result PNM dan juga HPNM yang terbaik untuk awak. Jadi itu saja. Kalau apa-apa awak boleh rujuk saya dalam grup WhatsApp kita. Awak boleh dapatkan maklumat-maklumat yang awak perlukan. Okey, untuk itu saya rasa berhenti setakat ini. Kita jumpa lagi pada perbincangan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.